Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini bagi memenuhi permintaan dan menunaikan tanggungjawab saya kepada kamu semua. Okey, hari ini kita akan tengok kepada topik perbincangan kita pada malam ini iaitu graf fungsi. Okey, apa itu graf fungsi? Sebelum kita pergi dengan lebih jauh, eloklah dulu kita berkenalan dulu dengan jenis-jenis graf yang ada dalam alam semesta ini. Okey, ada banyak sebenarnya. Kita akan tengok beberapa bahagian yang kamu belajar daripada sekolah rendah, daripada menengah rendah hinggalah ke sekarang ini. Okey, graf yang pertama yang kamu belajar, yang kamu tahu adalah yang pertama graf linear. Okey, apa itu graf linear? Graf linear adalah graf garis lurus. Okey, jelas ke? Graf garis lurus yang kamu belajar, macam tu je graf dia. Jadi kalau kamu kata, cikgu, ada beza ke yang garis lurus dengan persamaan linear tu? Sama je. Persamaan linear, kalau garis lurus, Y sama dengan MX tambah C. Ada Y, ada X, kuasa X adalah 1, ada pintasan Y. Ada kecerunan. Ini dipanggil kecerunan, ini adalah pintasan Y. Apa maksud pintasan Y? Pintasan Y ialah garis, tempat persilangan itu, dipaksi Y. Ini Y, ini X. Itu kamu kena tahulah. Okey, bila linear, kadang-kadang X di depan sama dengan 2Y tambah 3. Masih ada X, masih ada Y, masih X dia kuasa 1. Sama je. Yang kamu buat persamaan linear tu kan. 2X tambah 3Y sama dengan 4. Sebenarnya dia sama sahaja. Dia adalah garis lurus. Itu yang pertama. Yang kedua, graf kuadratik. Graf kuadratik adalah yang ada X kuasa terbesar dia adalah kuasa 2. Dan pada graf kuadratik ni yang kamu belajar, yang kamu ingatlah, kalau kamu ingat graf fungsi tu kan, yang kuadratik tu kamu belajar cari minimum, maksimum. Kenapa? Sebab bentuk dia sama ada senyum atau masam. Kamu belajar cari paksi simetri. Dan kamu belajar mencari persilangan ini, iaitu penyelesaian ataupun penyelesaian bagi graf itu. Okey. Yang ketiga, graf dia panggil graf kubik. Okey, ataupun kubik lah. Yang mana X kuasa 3. Kalau graf kuadratik ada satu selekoh ataupun persilangan, dia punya lengkok. Graf kubik ada 1, 2. Mesti ada 2. Okey. Graf kubik ada 2. Boleh jadi macam ni. Janji ada 2 dia punya kawasan selekoh. Boleh jadi macam ni. Okey. So, ini adalah graf kubik. Sorry, tulisan saya agak cantik hari ni. Graf no. Besar sangat. Okey, saya padam Okey, ataupun kita graf kubik. Kubik. Boleh? Settle? Okey, boleh faham? Dan yang terakhir yang kamu belajar itu graf salingan. Apa itu graf salingan? Y sama dengan 1 per X. X duduk di bawah. Y sama dengan negatif 2 per X. Jadi X duduk kat bawah lah. Jadi graf ini akan menghasilkan, bila kamu lukis graf, bila X berada di bawah, maksudnya X tidak boleh jadi sama dengan kosong. Bila kat kosong, bila kamu bahagi, dia akan jadi tidak tertakrif. So graf kamu dia akan jadi macam ni.
Dia akan jadi macam ni. Sebab dia tidak akan pergi kepada, dia tidak akan memotong pada paksi Y. Ataupun mungkin bergantung pada persamaan. Dia macam ni. Okey, satu dia akan bersilang. Ini pasangan dia lah. Boleh? Okey. Jadi, macam mana kita nak lukis graf? Okey. Ada beberapa benda yang kita perlu buat sebelum kita lukis graf. Yang pertama, untuk lukis graf, kita kena ada persamaan. Okey, ini persamaan. Y sama dengan 16 per X. Okey, itu adalah dia punya persamaan. Jadi persamaan ini, okey, daripada persamaan, kita akan bentuk koordinat. Cari koordinat dan kita akan sambungkan dia untuk membentuk graf. Dan sebenarnya daripada graf ini, kita boleh cari juga koordinat. Dan kita boleh juga membentuk persamaan. Okey, cuma di peringkat kamu hanya belajar membentuk graf. Okey, daripada graf dapat koordinat. Semua ni boleh dapat tahu anytime. Tapi kalau koordinat pergi jadi persamaan, kamu hanya boleh cari kalau level kamu untuk graf apa ni? Untuk graf linear. Linear saja. Yang graf kuadratik tu nanti kamu akan belajar nantilah. Okey, di peringkat yang lebih tinggi. Okey. So, kita ada persamaan. Okey, ini contoh yang pertama. Tataran. Okey, dua contoh saja pada malam ini. Kita relax-relax saja, santai-santai. Siapa yang tak faham, boleh tanya. Okey? Okey, daripada persamaan ini, kita akan cari koordinat. Okey? Macam mana kita nak cari koordinat? Seperti yang kamu tahu, koordinat kita mesti adalah X, Y. Bermaksud, bila kita ada persamaan, kita masuk nilai X, kita akan dapat nilai Y. Bila kita ada persamaan, bila kita masuk nilai Y, kita akan dapat nilai X. Itu biasa. Okey. So, daripada ini, dia suruh kita cari koordinat berdasarkan persamaan ini. Dan dia akan bagi julat. Apa maksud julat? Kalau dia tak bagi julat daripada negatif 4 sampai 4 ni, maksudnya nanti kamu akan buat graf X ni sampai panjang sampai 1000. Y pun sampai. Dia tak ada penghujung. Nanti kamu tak ada apa ni? Kamu tak ada tak ada macam mana nak cakap? Contohnya lah Syatri. Syatri ambil duit belanja dalam poket seluar ayah. Contohnya. Jangan ambil lebih daripada RM3 tau. Contoh macam tu. Kalau tak dibagi tahu dia punya julat dia tu, nanti Syatri ambil semua. Faham ke Syatri? Faham, cikgu. Okey, maksudnya ada orang. Okey, jelas ke setakat ni? Jelas. Okey. Jelas, cikgu. Okey, thank you. Daripada persamaan ini kita nak cari koordinat. Jadi koordinat dia yang dia bagi adalah daripada negatif 4 kepada 4. Apa maksud dia? Maksud dia adalah daripada X ini nilai dia daripada negatif 4 kepada 4. So bila kita nak buat graf nanti, graf kita ada paksi X, paksi Y kan? Di tengah ni kosong. Jadi 1, 2, 3, 4. Sebelah kiri negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan negatif 4. Jangan lebih-lebih. Nanti tidak cukup tu kau punya kertas graf. Faham? Jelaskah? Jelas, cikgu. Okey, alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. So, ada beberapa cara yang kita boleh buat. Okey, saya nak abaikan dulu yang inilah. Okey, kita padam dulu yang ni. Okey, saya nak padam ni. Supaya nanti kamu faham. Okey. Uish. Jap. Cikgu buat apa padam? Sama je nampak sudah. Tak apa. Kita cari semua nanti ya. Okey. Barulah kita pergi ke sebelah kiri. Okey.
Sebelah kiri ini, sebelah kanan, sorry. Jadi inilah, kamu nampak tak dia bagi antara 4 hingga negatif 4. Nampak tak? Ini negatif 4, ini 4. So, apa yang kita perlu buat adalah kita kena masukkan nilai X ini ke dalam persamaan supaya kita boleh dapat nilai Y. Jelaskah? Okey. Contohnya yang pertama, nilai X dia adalah negatif 4. So, kamu kena buat, untuk cari nilai Y adalah Y sama dengan negatif 16 per negatif 4. So, kamu akan dapat nilai Y sama dengan berapa ni? 4. Okey, 4. So, di sini kamu akan dapat jawapan dia 4. Boleh faham? Boleh, cikgu. Okey, Boleh. untuk koordinat yang kedua. Okey. Jadi, Y sama dengan negatif 2.5 bahagi dengan negatif 4. So, berapa jawapan dia? Sorry. Apa yang saya mengarut ni? Y sama dengan negatif 16 per negatif 2.5. Sebab kita ganti nilai X itu 2.5. Faham? Boleh? Okey, berapa jawapan dia? 6.64. 6.64. Okey, koordinat yang ketiga. Y sama dengan, ini 6.4 tadi kan? 6.4. Y sama dengan negatif 16 bahagi dengan negatif 2. Jadi Y sama dengan berapa? 8. 8. So, yang seterusnya. 8. Okey. Y sama dengan negatif 16 bahagi negatif 1.6. Berapa? 10. 10. Dan ini kamu akan dapat 16. Betul? Okey. Y. Okey, yang ni kita buat Y. Yang kelima. Y sama dengan negatif 16 per negatif 1. Dapat berapa? 16. Okey. So, dan seterusnya. So, ada cara yang lebih ringkas untuk kamu buat, iaitu menggunakan kalkulator. Faham? Boleh? Okey, tengok betul-betul macam mana saya nak kira guna kalkulator. Okey, kalau kamu tengok di sini. Okey, kalau kamu tengok di sini. Kamu hanya perlu masukkan persamaan. Alpha Y. Alpha sama dengan. Okey, so negatif dekat luar. Dalam kurungan 16 per alpha X. Alpha X tutup kurungan. Okey, boleh fahamkan ni? Okey, boleh nampak? Boleh. Okey, so macam mana kita nak cepat? Kamu tekan je CALC, dia terus tanya berapa nilai X. Dalam ni nilai X berapa di sini yang masih belum lagi kita buat ni? 1. Okey, 1. So, masukkan 1 tekan sama dengan Y, terus kita dapat jawapan dia negatif 16. Boleh faham? Boleh, cikgu. Okey. Macam mana dengan yang lain? Tekan lagi CALC. X berapa? Dua. 2. Okey, dapat di sini negatif 8. Nampak? Tekan CLC lagi. Dapat 2.5. Masukkan 2.5. Dapat di sini negatif 6.4.
Dan yang seterusnya, tekan lagi CLC 4, dapatlah jawapan dia negatif 4. Boleh faham? Jelas? Okey, so sekarang ni saya dah tunjukkan dengan kamu dua cara. Sama ada kamu nak kira secara manual ataupun nak kira secara kalkulator daripada sini. Faham? Okey kah? Boleh saya teruskan? Boleh. Boleh. So bila kita dah buat benda ni, dah isi kurung jadual ni, bermaksud kita dah dapat tentukan dia punya koordinat. Macam saya tunjuk dekat atas ni. Daripada persamaan terus dapat koordinat. Koordinat yang pertama kita dapat negatif 4, 4. Ingat koordinat dibaca x, y. Boleh faham? Koordinat yang kedua, negatif 2.5 dapat 6.4. Koordinat yang ketiga, kita dapat negatif 2.8. Koordinat yang keempat, kita dapat negatif 1.6 dan 10. Yang ini dapat negatif 1.16. Yang ini kita akan dapat 1 negatif 16. Yang ini kita dapat 2 negatif 8. Yang ini kita dapat 2.5 negatif 6.4. Dan yang terakhir kita dapat 4 negatif 4. Boleh faham? So di sini kita dah mempunyai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 koordinat untuk kita melukis graf. Jelas? Okey, alhamdulillah. Sekarang ini apa yang okey, sekarang ni kita dah dapat, betul? Kita dah dapat semua koordinat. Apa yang step yang ketiga kita nak buat adalah kita nak melukis graf. Bila kita nak melukis graf, perkara yang kita perlu pertimbangkan adalah dia punya skala. Tanpa skala, kita tak akan boleh lukis graf. Okey. Skala ini akan menentukan bagaimana kurusnya, ataupun gemuknya, ataupun pendeknya, ataupun panjangnya kamu punya graf. Boleh? Okey. Cuba kamu tengok skala yang diberikan. Okey. Okey, katakanlah kita nak buat graf kat sini kan. Okey. Kalau kamu nak buat graf, kamu kena ingat satu perkara. Okey. 10 petak ini sama dengan 2 cm. Okey? Jelas? Yes. Okey. So, bila kamu nak buat graf, kamu tak bolehlah buat. Ambil kertas graf. Okey, buat paksi X, buat paksi Y. Okey, ini kosong kan? Ini 100. Ini 100. Ini negatif 100. Ini negatif 100. Okey. Mati bah mau cari dia punya koordinat 4. Umar. Cuba cari 4 ni. Di mana 4 ni? Di sebelah dia. Yang dua. Okey, cuba kamu tengok ni kan. Ini katakanlah kita guna 100 ni. Mana mau cari 4 dia? Oh, banyak ni cikgu mau kira. Faham ke? Faham. So skala dia tidak boleh sembarangan. Okey. So, macam mana nak buat skala dia? Kita kena tengok dia sudah bagi bah. Okey, di sini. Yang di sini dia kata paksi X. Okey. Apa yang saya...
yang berlaku? Ha? Apa yang bunyi tu? Okey. Dia tulis di sini. Paksi X dia kata 2 cm kepada 1 unit. 2 cm kepada 1 unit. Paksi Y dia kata 2 cm kepada 5 unit. Okey. Apa maksud dia? Ingat betul-betul. Okey, ambil panjang sifir. Ataupun kita ambil ni. Ukur panjang, ukur dan sifir. Apa maksud ukur sifir? Okey. Kita tengok paksi X dulu sorry. Okey. Apa yang saya maksudkan dengan ukur dan sifir? Kita pergi bawah. Okey. Okey, saya letak dekat sini. Okey. Apa saya maksudkan dengan ukur dan sifir? Bila kita tahu 10 petak adalah 10 petak sama dengan 10 petak sama dengan 2 cm. Bermaksud ukuran dia 2 cm. Jadi kamu kena tentukan paksi X kamu di mana, paksi Y di mana. Sebelum tu kamu kena tengok ni. Nilai yang paling besar adalah 16 dengan 16. 16 dengan negatif 16. Jadi kalau maksudnya dia simetri. Bila simetri, kita buatlah graf kita di tengah-tengah. Okey. Okey. Kenapa kertas graf ni dia tak nak bergerak ni? Okey. Sekejap. Okey. Uish. What happened? Okey, dia tak nak. Bila dia tak nak, kita pakailah yang biasa. Dia melawan diri saya. So, bila dia tak nak, kita ambil ni kita buat line. Okey, kita buat line ni di tengah-tengah. Jadi kita ada ni 2 2 2 2 2 2 2 okey 1. Jadi di sini ada line dia tengah-tengah. Nanti kamu buat line cantik-cantik lah. Macam mana saya nak buat line cantik-cantik lah? Siapa mau tolong saya ni buat line cantik-cantik? Macam mana ni mau buat line cantik-cantik ni? Okey. So, ambillah. Kita buat dulu paksi. Oh, dia tak nak. Dia melawan ni. Okey, tak apa. Kita cuba lagi. Okey. Oh, dia tak nak juga. Okey. Oh, dia tak nak duduk atas garisan tu. Okey. Apalah. Okey, lepas tu kita ambil bentuk yang seterusnya di tengah-tengah juga. Okey, sebab dia simetri kan.
Okey. Okey, yang ni cantik. Dia ikut dia punya pakcik. Okey, tak apa. Dah. Boleh faham ke ni? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, okey. Faham juga. Okey, boleh. Boleh ha? Okey, anggap je lah yang tengah-tengah, yang ni duduk tengah-tengah ha. Anggap yang ni duduk tengah-tengah ha. Apa maksud dia 2 cm? Maksudnya 2 cm. Okey, kita buat macam ni lah. Tanda sifir. Maksudnya setiap 2 cm tanda. 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 Tanda cat. Tanda. 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 Dan tanda. Boleh faham? Boleh. Okey, apa maksud sifir? Sifir 1. 1, 2, 3, 4. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Boleh? Okey, itu untuk paksi X. Dan kita ada paksi Y, iaitu sifir, 2. 2, tanda 2. 2, 2, 2. 2 cm. 2 cm maksudnya 2 kotak besar. Yang ni pun 2, 2, 2, 2, 2, 2. Jadi, yang ni sifir 5. So, 5, 10, 15, 20, 25. Yang ini pun negatif 5, negatif 10, negatif 15, negatif 20 dan negatif 25. Okey, jelas? Jelas. Okey, now kita pergi kepada kita punya ni. Kita punya koordinat. Ambil koordinat kita ni dan kita nak memplotkan dia. Okey, kita nak plot dia. Yang pertama, kita ada negatif 4, 4. So, bila kamu nak plot, apa yang kamu perlu hati-hati? Okey, yang pertama, berhati-hati dengan nilai bagi satu kotak kecil. Okey. Kenapa? Sebab apa? Kita kena tahu bah. Kalau X negatif 4, Y dia 4. Di sini 5. Okey. Saya bagi zoom Okey. Masa X, untuk X negatif 4, Y dia 4. So, di sini 5. So, di sini ada 10 petak. Bermaksud, satu petak adalah 5 bahagi 10. 0.5. Jadi, untuk dapatkan 4, kau kena buat satu petak baru satu. Faham ke maksud satu petak baru satu? Janganlah kamu kira, okey cikgu, 1, 2, 3, 4. Oh, sini 4. Bukan. Sebab 5 sampai atas tau. Jadi, kamu tahu. Okey, 10 petak ni adalah untuk 5. Jadi, untuk dapat 1, kita kena tanda 2 petak. Jadi, ini baru 1. Ini 2. Ini 3. Dan ini 4. Bermaksud petak yang ke-8. Barulah dia jadi 4. Di yang ini. Boleh fahamkah? Jelas? Boleh. Okey. Yang kedua, negatif 2.5. So, ini negatif. Negatif 2.5 dekat sini. Dan kita nak tanda dia 6.4. Alamak, mana 6.4? So, di sini 5. Di sini 6. Di sini 7. Di sini kamu kena lebih berhati-hati. Kalau di sini 7, bermaksud 6.5 di sini. So, 6.4 ada di kawasan ini. Boleh fahamkah maksud saya ni? Jadi, ini 5. Ini 6. Ini 7.
Di sini 7.5, dia mau 7.4. Maksud ni 6.5, dia mau 6.4. Jadi di bawah dia sikit tanda. Dapat titik yang kedua. Titik yang ketiga, okey. Bila kita tengok titik yang ketiga. Titik yang ketiga adalah, negatif 28. Okey, yang ni mudah. Sebab dia nombor yang genap lah. Okey. Negatif 2 di sini. Di sini negatif 2 dan 8. Ini 5, 6, 7 dan 8. 8 dekat sini. Okey. Seterusnya kita nak tengok. Okey. Di mana? Okey. Negatif 1.6. Dia ni memang dia mau menghancurkan hidup kita ni. Negatif 1.6. Ini negatif 1. Negatif 1.6 dekat sini. Cari X dulu. Baru Y dapat 10. Okey. Boleh? Seterusnya. Dia terbalik semua kan? 1, 6. 1, negatif 16. Dan dia sama semua. Okey, so 1, negatif 16. Di sini 2 ke tadi? 2 ke Syad? Okey. Betul. 2 berapa? 2 negatif 8. 2 negatif 8. Negatif 8, 5, 6, 7, 8. 2.5. Berapa tadi Syad? 6.4 kan? Sini 6. 6.5 dekat sini. 6.4 dekat sini. Okey. Yang seterusnya 4 dapat 1. 4 dapat 4. Lima. Okey. 1, 4. Okey. Nampak? Boleh? So, kita dah dapat kita punya graf. Kita punya koordinat. Kita punya titik. Semua. So, apa yang perlu kita buat adalah kita hanya perlu menyambungkan dia saja sebaik yang mungkin lah. Begitu juga dengan yang ini, kita sambung saja. Ini tak cantik tau saya punya sambungan ini. Boleh? Sambungan saya sangat tidak cantik. Okey. Kamu sambunglah secantik yang mungkin. Boleh fahamkah ni? Boleh. Jelaskah? Jelas cikgu. Jelas. Okey. So, saya nak stop sharing jap. Okey. Yang ada yang tengok daripada Telegram ke? Komarina. Komarina tengok daripada Telegram Okey, Komarina, saya nak share bahagian lain pula, iaitu mana? Kejap Okey. Cancel. Komarina, tak apa Komarina, kejap Share, saya nak share bahagian screen 1 ni. Okey, calculator. Okey. Begitu juga dengan yang satu lagi, saya nak share bahagian calculator saya. Mana, where is my calculator? Okey. Okey, yang ni saya boleh masukkan share kejap
Kejap. Cikgu Zul, kelas sampai pukul berapa? Nak habis dah ni. Nanti kamu semua jangan lupa study penjelmaan sikit. Transformasi, translasi, pantulan. Okey. Nampak tak graf ni? Kita punya kertas graf ni. Okey. Tadi kita ada input kita berapa tadi? 4, negatif 4 kan? Lepas tu kita ada input kita lagi. Berapa tadi Kau Marina? Lupa dah saya. Negatif 2.5 64. Negatif 2.5 6.4. Okey. So kalau kamu tengok di sini, okey, kamu akan dia kaki mana yang dia tak letak ke tu? Patutnya dia ada di sini ni. Mana sudah? Tu nah. Nampak tak tu? Kamu punya titik tu. Lepas tu kita ada koordinat yang lain lagi iaitu negatif 28. Negatif 4, 4. Negatif 2, 8. Negatif 1, 16. Okey, 1, 16. Okey. 2.5 negatif 6.4. Okey. Boleh? F ni kenapa? Bukan 1.16 ni, 1 negatif 16. Okey. Kamu nampak tak graf dia? Kalau kita sambung dia akan bentuk yang ini. Boleh? Boleh. Okey, lepas tu Boleh. 2.5 berapa lagi ni? Tiada sudah ni saya rasa. Okey, so dan kalau kita buat lagi y sama dengan negatif 16 per x. Nampak tak graf dia bang? Nampak tak graf dia? Nampak. Nampak. Itulah graf bagi salingan. Boleh? Mau sambung sampai habis ke tu cikgu graf dia? Janganlah. Kan tadi kita dah bagi tahu mesti ada apa dia? Dia akan bagi apa? Julat. Dia akan bagi julat. Kalau tak nanti kau kena sambung graf ni sampai ke rumah ke rumah si Umar lah. Nanti Umar boleh buat alasan. Kau Marina buat graf sampai ke rumah Umar. Cikgu ni kalau minta surat rentas negeri. Faham kah? Mana boleh? Faham kah? Syatri mau balik Tawau. Kenapa mau balik Tawau? Saya mau sambung graf saya. Cakap. Kan? Bolehkah? Zaira? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey. Jelaskah? Jelas cikgu. Okey, so ingat ya, kalau graf selingan, dia tidak akan ada kosong. Kosong, dia tidak akan bersambung ni sampai bila? Sampai bila-bila. Dan janganlah nanti kamu rajin-rajin pergi lebihkan graf itu, faham? Tapi kamu boleh tambah titik dalam graf. Apa maksud dia? Dalam julat boleh tambah titik. Jangan tambah titik luar julat. Contohnya cikgu, saya mau tambah titik 1.5. Boleh? Faham tak?
Saya mau gantikan X sama dengan 1.5. Saya mau tahu di manakah nilai Y dia bila X sama dengan 1.5. Boleh? Cikgu, saya mau cari nilai X sama dengan 1000. Janganlah macam tu, Umar. Kesianlah kau, Marina. Kau buat macam tu sama dia. Okey? Zuhairah. Mira, Era ada ke Era? Era ada dalam ni? Senyap. Kan diam semua dia kan? Okey. So, saya rasa hanya setakat tu saja untuk saya bincangkan berkenaan dengan graf. Jadi jangan lupa, kita ada beberapa benda yang kamu kena ingat. Yang pertama tadi, persamaan persamaan akan dapat koordinat. Koordinat akan dapat bentuk graf. Bentuk graf tadi saya dah bagi tahu ada linear, kuadratik, kubik, salingan. Malam ni kita tengok salingan je lah. Besok ke lusa ke kita tengoklah nanti kubik. Okey kah? Okey. Okey, Syad. Okey. Saya rasa itu saja sebenarnya untuk malam ni. Saya tak nak beratkan kamu dengan banyak-banyak benda. Faham? Okey kah? Jelas? Amira Aisyah, okey? Okey, cikgu. Okey, so saya nak tengok sebenarnya ni. Siapa yang masuk kelas saya ni? Saya nak tengok kehadiran dululah. Tapi, siapa yang boleh ambil kehadiran ni? Bukan saya kan? Saya tak boleh ambil kehadiran ni saya rasa. Okey, tak apalah nak buat macam mana. Okey, so itu saja daripada saya. Saya harap semua sedia maklum lah. Nanti saya letak dalam grup lah kamu punya link video, okey? Okey. Syad, okey Syad? Okey, cikgu. Okey, pelan-pelan Syad. Okey, nanti besok kita tengok lagi. Besok ke Syad? Dari cikgu Zak. Dari cikgu. Okey, kalau kamu mau kelas malam, kamu atur saja. Saya boleh masuk anytime. Okey? Saya akan masuk. Tapi malam lah, siang jangan. Sebab kamu nak exam lagi kan? Okey. Buka kamera semua ke tak pakai tudung ni kira ni. Okey, tak apalah, tak payahlah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya bagi link untuk kalau kamu nak buat latihan lah. Okey, bye. Asfat, terima kasih. Ya Allah. Dah. Masuk Sasabilah, panggil Sasabilah.